Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya Fadilah Imam yang berusaha menerusi surau barisan jawatan kuasanya, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam-malam 10 akhir Ramadan ini disangkakan berlakunya malam qadar. Sebenarnya malam qadar ini adalah satu malam yang diistimewakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jadi atas asas inilah saya cuba nak mengupas satu ayat sahaja daripada surah Al-Qadar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pertama disebut malam. Bila sebut malam di situ dalam bahasa yang lebih halus lagi, iaitu satu malam qadar itu. Kerana kalau 2 malam dia akan kata lailatan. Kalau banyak malam dia akan kata layali. Maka digunakan singular atau mufrad, maksudnya satu. Jadi malam qadar itu satu malam. Malam qadar itu, kalimah qadar ini telah ditafsirkan dengan berbagai tafsiran. Pendapat yang pertama menyatakan dengan makna agung, malam yang agung. Inilah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua menyatakan malam qadar itu iaitu takdir, sebagaimana kita kata beriman dengan qada dan qadar. Pendapat yang ketiga, malam qadar itu, qadar ni maknanya sempit. Firman Allah Ta'ala, wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang disempitkan rezekinya sikit. Jadi sempit, kenapa malam tu sempit? Kerana pada malam tu malaikat turun banyak, ramai sangat. Allah sebut tanazzalul malaikatu wa ruh. Jadi sempit. Kita kata dah sempit-sempit, saya boleh berjalan gaya bebas juga. Kata ulama seperti Syekh Daud Tani dalam kitabnya Jawahirus Saniyat, malaikat ni diciptakan Allah unsur nuri. Apa makna nuri? Nisbah pada cahaya. Sifat cahaya ni dia bukan macam tubuh kita bersifat jasadi atau kasifi, maknanya bertokor. Nampak satu, kita duduk sana okey lagi. Tapi kalau tambah 1000 orang lagi masuk dalam ni, satu kita. Tapi kalau cahaya ni, ibarat kita duduk dalam bilik ni ataupun ruang solat ni, kita pasang lampu satu, maka lampu itu akan mencahayakan seluruh kawasan dalam ni. Okey. Tapi kalau kita pasang 10 ataupun 50 lampu dalam ni, maka tak jadi masalah. Sebab sifat cahaya ni dia bermasuk-masukan, dia tak telaga. Dia tak kau ambil kawasan lampu ni jadi susah hati, tak ada. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Perkataan lebih baik di sini seolah-olah nak gambarkan kepada kita bahawa satu gambaran bersifat umum. Kalau kita nak banding, boleh tak saya kata orang ni lebih baik pada orang tu, orang tu lebih baik pada orang ni? Orang tak faham apa benda ni lebih baiknya.
mesti ada benda yang difokuskan. Lebih baik di sini gagau, lebih baik di sini buat manja, lebih baik di sini pandang masak macam chef, lebih baik di sini cerdik sangat, lebih baik di sini pandai takbir manajemen, lebih baik di sini maknanya derma sangat, lebih baik di sini kaki semayang malam, lebih baik di sini sopan cakap. Jadi ada benda yang akan difokus. Tapi bila Allah sebut tentang malam qadar dengan lebih baik, dia umumkan. Kata ulama di sini seolah-olah nak gambarkan kepada kita, siapa yang solat pada malam tu lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan. Siapa yang tasbih subhanallah lebih baik, siapa yang sedekah lebih baik. Semua acara kecuali puasa tak boleh dah. Puasa syaratnya siang hari, tengok lebih baik. Jadi di sini seolah-olah nak gambar malam qadar ni bukan satu acara je kita boleh buat. Mungkin kita boleh sembahyang, mungkin kita boleh zikir, mungkin kita boleh baca Quran, mungkin kita boleh sedekah masuk dalam kampung masjid tu RM1 cuma, atau lebih daripada itu. Mungkin kita boleh macam-macam kita boleh buat tuan-tuan. Jadi di situ makna lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalimah 1000 bulan ini tuan-tuan, kenapa disebut macam itu? Ada beberapa nukta yang sepatutnya kita tahu. Yang pertama, Nabi kita SAW dikatakan dia diperlihatkan oleh Allah berkenaan umur umat zaman dahulu. Masing-masing tua-tua. Kalau dia tanya kita umur berapa? 80, 60, kata budak lagi. Sebab umur mereka 800 tahun. Oh ni saya baru 435. Pada saya kan muda lagi, saya remaja baru 200 umur tu panjang, seorang-seorang Nabi di Nuh sampai 950 tahun lebih. Baik. Jadi dalam tengok umur Nabi tak kisah umur panjang, tapi Nabi kisah apabila ada umat zaman dahulu yang gunakan kepanjangan umur tu untuk ibadat. Kes yang pertama dikatakan Nabi tengok dalam senarai itu ada seorang tu dia keluar daripada rumah bawa senjata perang fi sabilillah, pergi perang 1000 bulan tak pulang. Maknanya 83 tahun tak pulang. Allah, kita mana mampu macam tu. Dalam satu hal yang lain dikatakan Nabi tengok ada seorang umat zaman dahulu, seorang lelaki di kalangan umat zaman dahulu, tiap-tiap malam dia bangun, dia solat, dia siang hari dia puasa selama 1000 bulan. Maka lemahlah Nabi. Maka Allah bagikan kita satu malam menyambut macam itu. Buat lebih kurang je, tanya Mak 8 ke 20? Mak kata 20, 8 je Mak. Mak pun buatlah 20, tapi tinggal 2 saf. Sebab itu kita kata pelik ni lah, Allah bagi terlalu mudah bagi kita. Kita buat sikit banyak dapat. Orang kerja ringan dapat pahala banyak, dengan kerja banyak pahala sikit. Ini nak upah sikit. Mestilah nak macam inilah diistimewakan. Dalam bahasa yang ketiga saya nak sebut, bila disebut tentang 1000 bulan, bahasanya apa dia nak bagi tahu? Bahasanya inilah, 1000 bulan itu seusia umat Muhammad. Bahkan itu termasuk di kalangan orang panggil orang yang muammar, umur yang dipanjangkan. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan boleh hitung sampai 83 tahun? Yakin itu adalah, tapi dalam 40%, 30%. Saya tak 100%, saya boleh. Ayo tuan-tuan. Jadi di situ nak gambarkan seolah-olah seusia kita. Satu malam sahaja seusia. Kalau kita dapat 40 malam, dah 40 usia.
maknanya di situ kita akan meminta ummah yang zaman dahulu itu baru malam qadar. Bayangkan dikelilingi 10 malam akhir yang mengiringi malam qadar itu juga mesti ada istimewa sebab Nabi buat sampai 10 malam. Tengok itu. Bayangkan lagi 10 awal Zulhijjah ada istimewa. Bayangkan lagi di padang Arafah atau hari Arafah ada istimewanya. Jadi di situ kita akan jadi jauh ke depan. Ini dia. Kemudian bila sebut malam qadar, fashion baru, mazhab baru orang Melayu mutakhir ni, dia akan SMS kepada tok-tok guru. Sangka semalam malam qadar lah kita. Tengok macam tok guru ni datang satu puh lalu dia berkata Tuhan beritahu semalam tu qadar dah. Tuan-tuan tak payah. Emma nampak terang dah, memang cahaya nampak macam matahari itu dah, oh jelas dah, malam dah. Malam ni pun kena sembahyang macam biasa. Sebab itu seorang sufi ditanya, Tok Guru, macam mana prestasi Tok Guru ibadat kepada Allah jika sekiranya berlaku malam qadar ataupun lain keadaan di sini? Dia kata saya pun tak tahu nak buat macam mana. Sebab bagi saya setiap malam tu malam qadar. Jadi prestasi dia kata orang kalau kata ke dia 5. Tapi sekarang tak main dia ada otomatik semuanya. Maknanya stabil begitu. Tengok inilah orang yang hebat. Kemudian seterusnya, bila sebut malam qadar ini, yang confirmnya kita tengok ada dalam 4 riwayat. Riwayat yang pertama Nabi kata taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Dapatkanlah dan carikanlah malam qadar pada 10 akhir malam Ramadan. Satu. Riwayat yang kedua disebut witir, maknanya malam-malam ganjil. Maknanya 21, 23, 25, 27, 29. Riwayat yang ketiga menyatakan malam 27. Yang ini pun kuat. Riwayat yang keempat menyatakan malam 20 pada malam akhir Ramadan. Ada nas. Riwayat yang kelima juga ada kata pada malam 24. Ada riwayat menunjukkan pada malam 21 dan 23, kedua-duanya mengikut pandangan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Yang kita tak perlu kisahkan tentang hal itu, tapi kita kisahkan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan inilah yang kita kena tengok tuan-tuan. Persoalan seterusnya, apa yang patut kita lakukan kalau malam qadar? Pertama, macam kita buat macam ni tuan-tuan. Katakan malam ni malam qadar, tuan-tuan adalah antara orang yang beruntung. Kenapa? Antara saya nak kata paling beruntung antara bumi ni, hak pergi Mekah, hak pergi banyak lagi. Tapi tak apalah, kita ni antara paling beruntung. Maksudnya yang pertama, tuan-tuan langkah kaki, naik kereta, motosikal, jalan kaki, mari ke masjid. Ini bahagia tuan-tuan. Tuan-tuan bagi sembahyang isyak berjemaah. Nas hadis sebut sahabat siapa yang salat isyak berjemaah, kalau betul malam tu malam qadar, seolah-olah mendirikan malam qadar. Seolah-olah, kata orang ni tahap minimum. Hanya okey tu. Pada dak buat langsung pergi kat Soku je atau Tesco ke apa benda ni. Baik. Seterusnya tuan-tuan bagi dalam macam ni, tuan-tuan belajar dengar ilmu, mudah-mudahan ada sedikit keinsafan atau semangat nak buat baik. Satu motivasi, tidakkah ini satu kelebihan? Kemudian tuan-tuan salat pula qiyamul lail atau tarawih, tidakkah ini kelebihan? Tuan-tuan pula masuk masjid letak RM1, 5 ringgit, 10 sen, 20 sen, tidakkah ini kelebihan? Tuan-tuan bagi sembahyang isyak berjemaah,
Tuan-tuan, bila orang sembahyang tarawih tu bila dia kata fadlan min Allah, sama-sama fadlan juga kita. Subuh berdusun sama-sama. Selawat pula atas Nabi, tidakkah ini satu kelebihan? Sahabat kita imam ataupun bila doa Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah, kita pun doa juga amin. Tidakkah ini kelebihan? Kita sudah sembahyang witir pula, tidakkah ini kelebihan? Kita jabat salam tengok muka senyum je kat dia, tidakkah ini satu silaturahim dan kelebihan? Kita niat pula duduk dalam masjid surau, iktikaf ke tak iktikaf, ini masalah khilaf lah, tapi sekurang-kurangnya tempat ibadah, tidakkah ini kelebihan? Kita baca Fatihah, baca ayat-ayat Quran, buka Quran, tidakkah ini satu kelebihan? Jadi di situ sahaja tuan-tuan, terlalu banyak kelebihan yang kita isi. Lebih-lebih lagi apabila kita pulang dan kita tidur. Kalau kita tidurlah, kemudian kita bangkit malam, kita bersatu awal, kita sembahyang, angkat tangan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, kedua bapa kami, keluarga kami, berilah kepada kami hidayah, petunjuk, berilah kesenangan kepada umat Islam ini. Lepaslah daripada malapetaka di Libya, di Syria, di Yaman, di Kashmir, di selatan Thailand, di selatan Filipina dan sebagainya. Kita mengumpulkan doa. Nah, ini pun pahala. Apatah lagi kita minta saudara kita, hak buat rakan taulan kita. Ini semua satu benda yang cukup. Aisyah radhiyallahu anha ditanya. Aisyah bertanya Rasulullah, kalaulah saya ni dapat malam qada, apa yang saya nak buat? Rasulullah kata, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engau Maha Pengampun, suka kepada keampunan, ampunlah dosa. Tengok Nabi ajar Aisyah macam tu. Kenapa? Sebab biasanya sifat wanita kadang-kadang berlaku haid, uzur syar'i. Jadi bila cakap macam ni, orang uzur syar'i pun boleh baca, tak ada masalah. Zikir tak apa, yang tak boleh baca Quran, yang tak boleh solat, yang tak boleh duduk dalam masjid, yang tak boleh tawaf. Jadi yang lain daripada itu, dia nak doa, dia nak baca tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, boleh. Dia nak zikir yang lain, boleh. Nak istighfar, boleh. Selawat atas Nabi, boleh. Tengok. Jadi jangan ada di kalangan wanita yang kata saya dibuli dah, tahun ni saya tak boleh nak buat apa-apa. Boleh buat banyak benda yang talibnya macam saya sebut tadi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada akhir-akhir Ramadan ini, terkadang-kadang kita selalu berkira raya bila. Sebelum saya turun ni, saya tengok anak saya, dia duk kira dah bila raya. Sekarang ni raya tahu dah tuan-tuan, hari Selasa orang kata, seolah-olah macam tu. Jadi kira 7 hari lagi. Kita kalau boleh, masalah raya itu perlu ada persediaan, tetapi yang lebih afdal lagi, kita pertingkatkan malam-malam seperti ini. Malam-malam seperti ini tuan-tuan boleh satu testimoni, satu perkara yang ma'ruf dan maklum. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, di Makkahul Mukarramah saat ini, mereka berpesta dalam ibadah. Semalam sahabat saya daripada Syria telefon, boleh pergi sikit. Saya pun duduk mana duduk Mekah tadi, sedang qiyam mulai, baru nak qiyam mulai bersatu dia sikit pada kita awal sikit dari penonton. Orang yang duduk Mekah sekarang ni berpesta dalam ibadah. Kalau macam itulah, kalau tuan-tuan, saya tak tahu sini buat qiyam mulai tak? Bagus buat qiyam mulai, memang bagus. Dan kita doa, mungkin dengan izin Allah, Allah kurniakan hajat-hajat kita, hajat-hajat yang baik kita, dengan nawaitu kita, dengan ni Allah boleh ubah 360 darjah. Bukan sikit-sikit Allah boleh ubah. Dan
nak jadi baik, nak jadi suami soleh, isteri solehah, anak-anak soleh, nak dikurangkan rezeki, nak diselamatkan penyakit, nak diselamatkan bala, nak dimudahkan urusan, Allah boleh. Semua itu adalah amat mudah bagi Allah. Allah boleh buat apa saja. Kata pepatah Arab, Allah yaghfiru in tarakta su'alahu wa bunayya Adam in sa'altahu yaghfiru. Allah murka kalau kamu tinggalkan doa kepadanya. Manusia kalau kamu duk minta banyak sangat dia malu. Apabila kita ada benda kerja lain duk minta. Itu dia. Maknanya bajet Allah ini unlimited. Mintalah, adulah hajat kepada Allah. Terutamanya apabila hampir hajat menyingsing, kita banyak istighfar. Sebagaimana Allah rakamkan sifat orang saleh sebagai itu, kanu qalilan minal laili ma yahjamun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sahaja dalam keadaan tidur pada waktu malam, dan apabila fajar hampir menyingsing, mereka banyak beristighfar, duduk di tikas jaga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Diberitakan dalam satu riwayat dan nas yang masyhur, seorang itu dia menyatakan antara kebaikan istighfar itu ialah dengan menyebut sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kita bolehlah mengikut apa yang Tuhan bagi kita. Saya rasa sekali itulah yang dapat saya sampaikan tazkirah, dan saya mohon hari ini untuk saya tak dapat sembahyang sini sebab kelas sudah dua, jadi saya dekat sana. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sama-sama kita dapat meraih ketakwaan dan dapat apa yang dinamakan sebagai malam qadar, dan kita akan menjadi orang yang berjaya, dan kita bertakbir kepada Allah apabila datangnya malam raya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu takbir kepada Allah atas hidayah yang Allah tunjukkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Sekadar itulah aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu